Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dan wajib atas kita i'tiqad, wajib Nabi-Nabi dan Rasul itu cerdik dan bijak, dan mustahillah mereka itu bodoh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya hendaklah kamu berhujah akan mereka itu dengan hujah yang terlebih elok. Maka jika bodoh nescaya tiada dapat hendak berhujah, maka tetaplah cerdik mereka itu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata, masih memberikan kebolehan kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam, alhamdulillah. Diberi kita kebolehan taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Diberi kepada kita kesedaran untuk terus untuk menambah ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Diberi pula kesedaran untuk beramal, sentiasa mentauhidkan Tuhan, menghidupkan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala, hadirkan hati dengan tauhid yang telah kita pelajari, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa diingati. Tidak apa yang kita boleh buat melainkan semua limpahan kurnia ilahi. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, kehalubaan berada dalam majlis yang mulia seumpama ini. Alhamdulillah, untuk nak belajar berkenaan dengan bab zat yang mulia. Alhamdulillah, diberi kita pula keinginan berterusan untuk sentiasa berada dalam keadaan macam ni. Mudah-mudahan itu sebab menyebabkan baiknya keadaan kita permulaan ni, supaya baiklah nanti di akhir dan penyudahan mati dalam keadaan Islam, iman, ihsan. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib atas kita. Wajib atas kita ni wajib isyarat. Maksudnya siapa tak buat perkara ni, tak tuntut ilmu hak ni, tak ambil faham bab ni, dosa besar. Dan wajib atas kita i'tiqad wajib Nabi-Nabi dan Rasul itu cerdik. Jadi wajib kita i'tiqad, wajib berpegang, wajib yakin. Wajib bagi Nabi-Nabi dan Rasul itu cerdik dan bijak. InsyaAllah kita nak sambung ni, sifat yang sepatutnya masih wajib. Istilahnya tak dapat tidak, mesti Nabi Rasul mempunyai sifat ni, melayakkan dia, barulah melayakkan dia untuk jadi Nabiullah, Rasulullah. Sekiranya ternafi sifat ni, boleh ternafinya kebarangkalian untuk jadi Nabi Rasul. Pasal nak jadi Nabi Rasul macam mana? Pasal tak ada kecerdikan. Subhanallah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala takkan ada kesilapan dalam bab tu. Pasal Allah Ta'ala ilmu dia yang inkisyaf, dia tahu
dan dialah yang takdirkan apa yang nak dijadikan atas muka bumi ini semestinya. Apa yang telah ditentu samit dengan ilmu dia. Ditentulah nanti Nabi dan Rasul yang betul-betul padu, yang layak untuk membuat segala urusan dan perintah dia. Baik. Jadi antara ciri itu adalah cerdik, pandai. Kalau kita perhati sikit, tabligh yang lepas kita baru belajar, dia adalah iktibar apa yang ada pada Nabi Rasul, dia sampaikan supaya sasaran, kumpulan sasaran, orang yang disasarkan untuk, orang yang dituju untuk sampai dakwah itu, misi itu tercapai. Yang setiap Rasul yang tabligh, dia mubaligh, tentu ada pada dia balaghah. Itu asal kaedah bahasa, ada saya sebut sekali lalu semalam. Bila balaghah ni maksudnya dia tahu segala aspek-aspek penyampaian, kaedah-kaedah untuk menyampai, teknik, tata cara, format, pergi guna bahasa gitu, untuk memastikan orang yang kumpulan sasaran di hadapan dia yang dia nak sampaikan satu mesej itu tercapai. Itu kemestian tabligh dia nak sampai. Cerdik ni dia adalah satu sifat di sebalik. Cerdik mana? Dia cerdik pula dengar orang, siapa yang beradab dengan dia bercakap, dia boleh dengar, dia boleh faham, dan dengan kefahaman tu nanti dia boleh tabligh pula untuk apa yang dia nak sampai itu kena tepat. Tengok satu sudut, cerdik ada dengan makna macam itu, cerdik juga dari sudut apa yang dia nak sampaikan, cerdik. Tindakan yang dia nak buat tu cerdik, bijak, matang. Tak ada yang dibuat tu istilahnya silap. Apatah lagi nak guna bahasa kurang cerdik, pasti apa soalan orang tanya pasti dia jawab kena. Bahkan orang teruja dengan jawapan dia, ataupun sesuatu tindakan, panduan yang dia beri pasti akan menghasilkan apa yang nak dihasilkan pada satu diri. Dia punya keputusan, pandangan, pendapat atas kata cerdik ni mesti bersesuaian dan berjaya menghasilkan natijah yang nak dihasilkan. Itu sekali lalu kot takrif ataupun nak syarahkan kata cerdik tu macam mana. Cerdik. Allahumma salli alaihi. Baik. Jadi Nabi Rasul ni tu yang dia kata wajib kita i'tiqad Nabi Rasul tu cerdik. Apatah lagi juga kalau kita sebut dengan apa yang telah lepas, tabligh. Tak semua orang boleh tabligh. Tak semua orang boleh mengajar, tak semua orang boleh ceramah, tak semua orang boleh berpidato, tak semua orang boleh bercakap, tak semua orang boleh ada kepasihan, kelancaran, tak semua orang ada satu kewibawaan untuk boleh bercakap, bercerita, menghurai dan menjelaskan satu. Tak semua orang ada. Nisbah Allah Ta'ala anugerah itu satu hal, nisbah usaha itu satu hal. Khas atas kita bicara Rasul, memang atas pilihan pun daripada Allah Ta'ala sendiri, semestinya kebolehan mereka untuk berbicara, bercakap, memahami usulub apa nak dipakai, gaya bahasa macam mana, semua tu gifted, semestinya adalah anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau nisbah kita pula, kita kena belajar dan kena tengok macam mana teknik untuk diusahakan, macam mana Nabi dan Rasul dah buat gitu, kita tiru cara dia. Itu nisbah kita lah. Tapi kat Rasul, di atas apa kita faham, lantikan mereka jadi Rasul adalah pilihan Allah Ta'ala, tentu kebijaksanaan yang ada pada dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Sebab bijak ni
khasnya pada Nabi Rasul memang anugerah. Macam mana jadi Nabi Rasul tu anugerah, macam itulah juga kebijaksanaan yang ada pada Nabi Rasul adalah anugerah, teman-teman. Kalau kat kita ada taklif untuk jadi bijak, ada larangan jangan jadi bodoh, yang itulah bahasanya. Hatta kalau kata kita dah sampai satu tahap, kalau tak sebut bijak pun, contoh Quran kita hafal, cari jalan lah macam mana nak hafal Quran kan. Lepas tu kena cari jalan juga, jangan sampai lupa Quran. Nisbah Rasul apa orang Ta'ala beri, kita sebut sekali lalu itu, cara dia belajar, dia tak pernah minta ulang pada Jibril. Memang satu anugerah pada Allah Ta'ala. Satu hal kat kita, nisbah pandang dari sudut taklif yang Allah Ta'ala perintah kat kita, untuk dapat keupayaan macam tu kena ada usaha, ikhtiar, cari sebab, fokus, ulang, tumpu, catat, muzakarah untuk mendapatkan apa sepatutnya kena dapat. Dan sebenarnya ciri itu kalau tengok atas jalan sebab kat Nabi Rasul memang ada, bahkan sangat kuat. Cuma atas pandang kata hakiki, memang dia semua anugerah ilahi Allah yang beri pada mereka untuk ada segala kecerdikan pada diri yang dengan itu layak untuk dia sampaikan dakwah supaya keputusan tu boleh dihasili. Baik. Jadi Nabi Rasul mesti bijak, cerdik. Allahumma salli alaihi wasallam. Sikit kalau kita sebut ini, nak menunjukkan cerdik tu ada akidah dan ada istilah nak sebut. Apa dia? Quran mukjizat. Hadis Nabi SAW istilahnya dipanggil Jawami'ul Kalim. Tu istilah dia. Apa dia Jawami'ul Kalim ni? Lebih kurang makna mukjizat juga, cuma tu istilah untuk sabdaan Nabi SAW. Asal mana Jawami'ul Kalim ni, dia dengan makna kata-kata yang pendek, yang walaupun pendek tapi padat mempunyai makna yang sangat besar. Perkataan Nabi SAW dia ada nilaian macam tu, kata-kata dia. Kalau Quran memang kataan pendek punya makna yang sangat besar, dia bahasa yang tersurat, tersirat. Quran kalamullah, semestinya kalamullah macam tu, dia mukjizul bashar, dia akan melemahkan setiap makhluk daripada ada apa-apa sebarang kebolehan untuk mengungkapkan satu perkataan yang mempunyai rahsia yang sangat banyak, yang tak terkira, tak terhurai, yang sampai bila-bila pun kalau nak lihat makna dan pengertian yang ada pada dia, skop dia begitu luas untuk boleh dipaham tu. Jadi asal sebut kalau Quran dipanggil mukjizat, perkataan Nabi SAW dia dipanggil Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Kenapa saya nak sebut tu? Itulah antara dalil cerdiknya dia. Pasal apa? Kataan pendek tapi lengkap. Dia tak cakap banyak. Tapi kalau dia bersuara sekali, orang dengar puas hati. Orang dengar puas hati. Mula tu daripada perkataan pendek tu, macam-macam hasil kajian nanti boleh dicari gali untuk kot bahasanya. Pasal memang bahasa Rasulullah ni, kalau kita faham konteks-konteks bahasa Arab ni, Masya Allah. Sehingga para ulama kita kata, saya ngaji memang guru-guru kata macam tu, apa dia? Kalau kita belajar ilmu hadis kan, kita dengar ada hadis palsu, ada hadis maudhu', hadis macam tu. Orang yang memang ada kepakaran dari sudut bahasa dan kecerdikan dari segi ilmu balaghah, ilmu menyampai, ilmu bahasa, ilmu balaghah ni khasnya, dia tengok je hadis, satu hadis Nabi SAW, dia boleh kenal lah ni bukan hadis. Macam mana dia boleh tahu? Dia bukan tengok sanad, dia tengok hadis tu sendiri. Ini bukan hadis. Dia tengok apa? Faham? Saya tanya apa? Dia tengok apa? Macam menyebabkan dia boleh kenal yang ni bukan hadis. Dia tengok apa? Memanglah tengok mata. Dia tengok Jawami'ul Kalim tu. Ketaan tu, perkataan hebat tak hebat,
Kata Rasulullah, dia takkan main bodoh-bodoh macam tu kot bahasanya. Tak akan keluar ayat bodoh-bodoh, tak ada. Bahasa yang ada, nilaian itu terlalu tinggi. Dengar tu, oh Masya Allah, best, sedap. Yang ni yang kita kena mengaji nahu, sarah, balaghah ni. Dengan itu kita akan faham dilalah Nabi, sabdaan Nabi SAW. Satu kadang-kadang ada orang kata yang ni dusta-dusta, tapi kalau kita tengok sabdaan tu, yang ni bukan sebarang kata-kata. Kita boleh cam kata yang ni memang sabda Rasulullah. Memang ada panduan-panduan pun ulama bagi nak tengok hadis dhaif, dusta apa. Tapi atas kita bicara Rasulullah ni nisbah cerdik, kalau dia menyampai perkataan dia memang ada tahap itu pendek, dan Nabi mempunyai berbagai-bagai rahsia. Berbagai-bagai rahsia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Baik. Satu Nabi Rasul ni wajib i'tiqad, mesti cerdik. Wajib cerdik. Sallallahu. Bahkan saya mengaji, jangan kata Rasulullah, tutup guru kita pun cerdik. Tutup guru cerdik. Kau tanya lah apa-apa pun. Tanya, tak kena gaya, tanya buat masak, tanya buat bertukang, tambah ilmu perubatan, semua kerti. Sekarang kita ni, tuan Raji Cik ni, dan kita pun ada pegang risalah dia yang telah dihimpun, kita nak kalah apa, tulisan-tulisan tangan dia, dihimpunkan dalam kitab-kitab tertentu. Bahkan ada lagi tu, yang tak dapat lagi kat kita, apa dia? Nukilan-nukilan ilmu perubatan yang dia punya. Kaedah macam ni, sakit ni baca apa, ubat apa, bahan apa nak ubah, bahan apa nak ubah. Tok guru tu. Tapi macam mana? Semua tu. Yang daripada Rasulullah doktor juga. Covid tak ada lagi pun dia dah bagi dah isyarat. Walaupun Covid pun lari. Contohlah kan. Cuma orang yang tak ada akidah dengan Rasulullah ni payah ya. Kita tak erti nak kata apa. Nasihat jalan. Dia tak ada akidah. Kaedah kita bila Rasulullah pernah isyarat, walaupun kita tak tahu skill macam mana, tak pernah dibuat kajian saintifik apa. Masalah ni kebanyakan orang dia nak pembuktian sains, kajian saintifik, kajian makmal, baru dia nak ikut, nak pegang. Kaedah kita belajar, tambah kita ada akidah dengan Nabi SAW, mana-mana Rasulullah secara umumnya disebut benda ni baik lah. Dia tahu. Tambah pula disebut umum, kata dia. Misal hadis yang masyhur dengar, tambah isu-isu COVID ni lah kan, apa dia? Istilah yang dipanggil adalah habbatus sauda. Bijirin hitam tu. Bukan jintan hitam. Bukan ladi hitam. Dia habbah. Biji-bijian. Ada istilah untuk tu lah. Habbatus sauda tu. Allahumma salli wa sallim ala. Rasulullah kata habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Dia ialah penawar bagi setiap jenis penyakit. Apa saya nak sebut ialah itu sabda Nabi. Betul tak betul? Betul, mesti tepat lah kan. Macam mana dia boleh cerita ilmu perubatan, dia doktor ke? Nabi Rasul, dia mesti ada sebarang, mesti ada apa, semua kebijaksanaan dalam bab tu. Nisbah kita yang ikut dengan Nabi Rasul, pegang. Ya. Kita mengaji, kalau saya ngaji dulu terus sebut Habbatus Sauda, disebut pun Habbatus Sauda, disebut nama benda tu, disebut penyembuh untuk apa? Dia syifa'un min kulli da'. Walaupun tak pernah dibuat testimoni apa dan sebagainya, selagi datang daripada Rasulullah khabar, kalau dia antara ikhtiar berubat, macam mana? Ambil apa yang dia disebut tu, tambah yang disebut umum, syifa'un min kulli da'. Pasal apa? Dia cerdik. Dia tahu. Orang Ta'ala berikan ni pembukaan demi pembukaan yang kita mana tahu pembukaan ilmu-ilmu dalam bab tu, tapi dia boleh cerita. Dan itu kalau kita sebut hadis sikit, umum. Bijari hitam tu. Allahumma salli.
Kalau nisbah masih ilmu perubatan saya sebut. Kalau dalam Quran, dalam Quran sebut apa dia? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Itu cerita apa tu? Cerita madu. Keluar daripada abdomen. Ada yang kata mulut tu apa? Nak menunjukkan kepelbagaian tu antaranya keluar daripada abdomen lebah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Satu, minuman cairan madu lah bahasa mudah kita jemaah tu. Syarabun mukhtalifun alwanu. Color macam-macam jenis. Ada warna coklat cair, ada jernih, ada cair hening, ada warna dia nampak hening, ada yang keruh, ada yang macam-macam ada warna hitam pekat. Mukhtalifan alwanu fihi shifaa'un linnas. Pada madu ni shifaa'un dengan nakirah. Dia adalah penawar. Min fihi shifa'. Pada dia ada shifa', penyembuh sakit apa? Kaedah kita beriman dengan Al-Quran apa dia? Sakit apa pun macam mana? Macam mana ubat dia? Sakit apa pun macam mana ubat dia? Madu. Sakit apa pun madu. Sakit apa pun madu. Demam pun madu. Sakit perut pun madu. Maksudnya apa? Shifa'un datang dengan nakirah. Nakirah ni apa takrif nakirah? Wan nakiratu kullus min sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Dia tak nak jumpanya, tak apa lagi kot. Setiap kalimah dia ada makna keumuman makna dia tu. Kalau kata dia adalah sifat. Dia penyembuh apa? Penyembuh. Kataan dia nakirah tu dia bukan kata penyembuh untuk ni, hal lain tak boleh. Tak ada. Dia sebut fihi syifa. Asal saya nak cerita cerdik Rasulullah ni, cerdik dia yang bukan dia ikhtiar kan kecerdikan tu, tapi datang daripada Allah Ta'ala yang maklum dengan kat dia, bagi tahu kat dia tu Rabbul Alamin yang buat alam ni. Quran pun Allah Ta'ala turunkan, Nabi pun Allah Ta'ala utuskan. Kebolehan yang ada pada Nabi tu anugerah Allah Ta'ala belakang. Satu, sabdaan ni tu bukan sebarang benda tu. Kita bukan beriman dengan WHO, beriman dengan Rasulullah. Saja saya sebut bahasa-bahasa itu sikit kan. Sepatutnya kita punya kecenderungan orang Islam ni, kecenderungan kita dengan syarak dengan Rasulullah, dengan apa yang disyarat oleh Rasulullah. Patutnya itulah kita punya kecenderungan. Pasal kita bersama dengan apa yang kecenderungan tu ada bersama dia, sebenarnya akidah kita berpegang kepada apa yang datang daripada Quran dan daripada hadis. Khas tak sebut sikit bagi ni bab isu perubatan. Bila ubat, aduh, sakit mata, ubat nak buah kat mata, madu. Sakit gigi, macam mana? Madu. Kencing manis, apa? Madu. Dia kata kencing manis makan madu, oh tinggi lagi lah. Try tak? Kencing manis, madu. Kulit melecor, madu. Kurap, madu. Pasal dia sebut fihi syifa'un, ada penyembuh datang dengan nakirah tu, maksudnya dia bukan khas. Cuma tak adalah sapu-sapu terus hilang, bukan magic. Amal lah. Bahkan pernah kalau kita dengar sabdaan Nabi Rasulullah dalam bab macam ni, pernah ada satu ketika satu orang datang, kata, ya Rasulullah aku sakit perut. Rasulullah kata makan madu. Boleh, sakit madu makan. Sakit perut lagi, main lagi. Kata, ya Rasulullah aku sakit perut lagi. Rasulullah tak tukar ubat. Dia kata apa? Makan madu. Pergi lagi. Allahumma. Kali ketiga pula datang. Ya Rasulullah aku sakit perut. Mengadu lagi sakit perut. Rasulullah kata makan madu. Tak ubat tak tukar. Makan madu. Oh tu
Kali ketiga tu bila dia kata dah makan Rasulullah tapi dia sakit lagi. Rasulullah kata sadaqallah wa kadhiba batnuka. Allah Ta'ala kata betul, yang menipu tu perut kau. Yang menipu tu perut kau tu menipu. Lepas tu baru sembuh. Makan lepas tu sembuh. Macam-macam ulama kita ambil faham tu, kata apa yang fenomena ada pada Rasulullah ni, dia ada macam-macam istidlal, macam-macam cara ulama ambil faham daripada sabdaan Nabi SAW, perbuatan Rasulullah, isyarat, tunjuk tingkah laku dia dengan apa yang khas kata kita sebut ni, kata cerdik. Dia pula ialah utusan daripada Allah Ta'ala, tentu datang pada dia isyarat, perangai, tingkah laku, keputusan, semua adalah berdasarkan tunjuk wahyu daripada Allah Ta'ala mestinya. Jadi antara pahaman tu apa ni, nak ubat dengan madu kau boleh makan sikit, kena makan banyak, pasal nak sembuh sakit perut tu sampai 3 kali. Jadi kalau 1 kali minum banyak tu, 2 kali, 3 kali. Jadi janganlah hirup madu, makan madu. Faham? Faham? Madu kalau minum 1 sudu besar tu dekat jelah jari ya. Istilahnya apa? Dos dia tak cukup. Bukan kira rasa apa, tak cukup dos. Alah, nak bancuh air teh, ambil secubit, bubuh nak bagi gula, nak bagi air teh manis. Jadi apa? Betul macam mana? Boh gula lagi. Boh gula lagi. Boh gula lagi. Sakit perut, makan madu, duk sakit lagi. Makan madu lagi. Makan banyak. Alah, cik dolah mana yang sedar lah. Makan banyak sikit lah. Satu ni, beli madu, satu ini. Untuk nak dapat kesembuhan yang cemerlang kan, makanlah banyak sikit. Cuma saya ngaji Tok Guru besar satu lagi. Apa dia? Pastikan madu ori. Itu lah. Ori. Ori. Tak masuk amal tak apa, tapi ori. Macam mana nak tahu tak masuk amal? Ambil daripada tukang cari tu sendiri. Tukang cari tu pula amanah. Bukan parti amanah, tak amanah. Memang dia tak ada campur apa-apa. Memang original punya. Oh yang tu insya-Allah pasal apa? Tapi ori lah, tapi ori. Mahal tak apa, ori. Yang ni beli murah. Tambah beli mahal, tipu. Buat apa? Satu saya kita pun duk jual madu kan. Memang ada orang jual madu murah. Dia orang kata masuk amal apalah. Kita pergi jumpa orang yang memang dia sendiri buat turun pada pokok. Kalau dia tak buat turun pun ada grup-grup dia yang buat turun pada pokok. Orang tanya dia, dah masuk amal belum? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Nak masuk amal apa? Aku yang buat turun pada pokok. Tak nak percaya, sudah. Aku yang buat turun pada pokok. Aku yang ambil pada sarang. Hampa nak suruh masuk amal lagi. Entah tak nak beli sudah. Pula tu ada yang kaki-kaki panjat tu, ada orang yang tak pernah panjat. Ambil naik pokok tinggi dengan tangga tali dia buat turun kan sekilo dia buat contoh buat keluar. Buat turun ni sekilo. Kata ada sekilo ni kalau orang minta 1,000 aku tak jual. Kata apa? Kau senang nak naik atas tu. Satu muskil juga kena jual madu murah-murah ni. Kau senang tu. Ada orang naik tingkat macam ni 20 kaki pun, ketak kaki lutut tu naik tu. Kok tualang tu. Saya ada kaki tapi macam mana dia boleh jual murah-murah yang madu. Mesti something wrong there kan. Macam mana pun nak sebut, ubat tu satu hal, pastikan yang ori. Kalau biji hitam tu, beli biji yang hitam tu sendiri, blender sendiri, tumbuk sendiri, tu memang ori. Nak ambil minyak apa habatus sauda tu pun, kalau memang ada tempat yang kita punya jenama yang apa-apa yang dah terkenal kata dia memang daripada yang ori punya, virgin tak extra virgin lah apa benda tu, habis dah ambil habatus sauda tu, blender sendiri, buah madu. Kalau ubat ni pun, yang ni habatus sauda pun ada, madu pun ada. Nak sikit lah bab tu. Dah musim-musim Covid ni pun
Dan dia orang kata memang laku sungguh lah tu kan. Dulu orang tak apa nak makan nak tu. Main Shopee pun sampai sold out, habis. Minyak zaitun nak sebut kan kaedah kita kan. Walaupun tak ada testimoni khas untuk menunjukkan kata orang telah sembuh macam ni. Kita ada akidah dengan apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Kaedah kita je tu. Orang tak nak percaya pasang lantak lah. Kalau doktor-doktor memang ada ke? Saya dengar berbulu rasa dengar. Berbulu tu maksudnya geram, jampah dengar. Bila kita sebut Al-Quran hadis, makan madu ke apa kata dia, tak ada kajian saintifik menunjukkan madu ni boleh mengubat penyakit macam ni. Kau nak tampar je rasa. Macam hak dia tu ada kajian saintifik, mampus dengan sebab vaksin tu apa ramai. Kajian saintifik berotak apa? Sikit lah dengan pasal itu kan. Saya tak boleh, saya baral sikit kalau saya sebut itu. Pasal kita bicara ni, dia bukan saja masalah perubatan, tapi masalah ada akidah kita dengan utusan Tuhan. Itu masalah dia. Dengan apa yang disabda oleh Rasulullah. Di atas cerdiknya dia tu, di atas perkataan dia Jawami'ul Kalim, apa yang disebut tu mesti ada something there. Cuma atas nasihat sekali lagi apa dia? Kalau madu pasti madu ori. Madu ori. Juga saya punya pengalaman jumpa orang jual madu kan, kata dia. Dia jual madu ni. Siap cerita madu tu bersama dengan tu dia jual apa? Jual kurma, jual tin, zaitun. Siap baca Al-Quran lagi. Watini wa zaitun. Nak makan buah-buahan yang sebut dalam Quran. Watini wa zaitun. Selagi ada sebut dalam Quran yang buah-buahan itu ada, walaupun tak sebut apa-apa pun, makan apa benda yang kalimah yang isyarat buah tu ada sebut dalam Quran, makan. Tambah sebut dalam Quran apa? Zaitun, pokok zaitun ni zaitunatun syarqiyatun zaitunatun, macam mana sebut ni? Suruhan tu la syarqiyah wala gharbiyah. Nak cerita antara cahaya datang daripada minyak zaitun. Nak cerita zaitun, minyak zaitun ni memang besar fadilat, walaupun tak ada kajian saintifik. Makanya antara kaedah nak dapat kesihatan, minyak zaitun, batu sauda, madu. Kalau orang tanya saya, pasal ada orang tanya saya makan ubat apa, semua saya telan. Tu lah. Saya tak dalam Panadol tak main lah. Panadol tak main lah. Minyak zaitun, madu, apa tu sauda. Tu lah formulasi saya lah. Kalau orang pernah tengok saya makan. Itu yang datang pada hadis, yang duk makan apa, herba-herba yang memang kampung-kampungnya. Sebalang 200, 300, satu sebalang 300. Ambil makan. Dia kata tak kira orang beli, nak beli pula. Alamak, satu hari pula saya kena layan dia orang pula ni. Tak mau cerita lebih lah, sagi saya kena layan jual ubat pula. Tapi saya nak cerita apa ni? Asal saya nak cerita ialah dia cerdik. Di atas cerdik dia takkan keluar pendapat dia. Bahkan dia ambil semua datang apa yang orang Ta'ala mestinya wahyukan pada dia. Atau orang cerdik dia takkan keluar pendapat sendiri, melainkan dia ambil daripada orang yang bijaksana dan lestari. Boleh faham saya cakap apa? Kalau zaman sekali nampak macam doktor-doktor, profesor-profesor nampak cerdik tapi bodoh. Pasal apa? Pada pendapat saya lebih cenderung pada pendapat ni. Saya lebih cenderung pada pendapat ni. Bodoh. Dia tak cerdik. Dia tak nak tengok siapa yang cerdik lagi pada dia untuk dia ambil pendapat orang tu. Boleh faham tak saya sebut apa? Tambah bab fiqh ni, kita ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali saja. Orang cerdik-cerdik belaka tu mesti dia orang ambil pada Rasulullah. Ni semua generasi ulul albab, cerdik-cerdik pandai. Mai orang sekarang fiqh tak mau pakai lah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Lepas tu terus ambil hak Nabi. Konon dengar. Konon tu kena apa? Konon. Mana? Bodoh. Maksudnya apa? Konon dia lebih cerdik untuk faham hak Nabi,
Sedangkan ulama yang Masya Allah, yang hebat-hebat, yang takwa ni, mereka ni pakar sungguh dalam bab tu. Dia tak mau ambil, seolah-olah dia rasa dia pakar lagi untuk ambil hukum hakam. Ambil terus direct pada Nabi, Al-Quran, hadis. Konon gitu. Bodoh sikit lah sebut itu. Apatah lagi dia kata saya lebih cenderung pada pendapat dia tak pakai dah kitab-kitab fiqh. Berdasarkan hadis ni, saya lebih cenderung pada pendapat yang kata macam ni. Ya ulama yang dulu-dulu tu awak bengong bodoh sikit sebut itu. Ramalan ni banyak pahaman macam tu lah. Pahaman macam tu. Baru ni pun ada orang tanya kat saya ni, isu ni. Nak sebut juga. Saja-saja nak menulis ni tak rajin menulis lah. Senang bercakap lagi. Bercakap orang tanya apa? Ustaz, kena ke ambil tarikat? Sikit orang tanya tu. Sikit. Nabi tak ajar pun tarikat. Sedapnya kau cakap. Nabi tak ajar tarikat atas nama Nabi ajar tarikat, memang tak ada. Dengar. Kalau nisbah Nabi tak ajar tarikat, Nabi tak ajar tajwid. Nabi ajar tak tajwid. Ni ma'arid disukun. Kau baca ni kena baca ismam, yang ni kena baca raum. Ada jumpa hadis. Siapa pernah jumpa hadis itu tak cerita saya. Saya bagi 1 juta. Yang ni baca raum, yang ni baca ismam, yang ni baca ma'arid disukun. Jumpa dalam hadis macam tu, bagi kat saya nak tengok. 1 juta saya bagi. Boleh faham saya kata apa? Nabi ajar tasawuf tak? Atas nama subjek tasawuf tak ada. Nabi ada satu subjek. Kita belajar hadis hari ni. Ada. Tapi sabda ada hadis lah. Dalam dia ada tasawuf. Dalam dia ada fiqh. Dalam dia ada nahwu. Dalam dia ada surah. Ada lah. Jadi apa saya nak sebut ialah, kalau kita sebut tadi tarikat tu, Rasulullah ajar tak macam mana nak zikir, kaifiat nak zikir, hati nak bagi hadir. Walaupun ada benda yang dia tak sebut secara direct, tapi perkataan, sabdaan, isyarat daripada perbuatan dia, apa yang dia tunjuk ajar pada para sahabat dia, yang inilah dihimpun oleh ulama buat satu, kalau nak guna bahasa ilmu, keluarkan satu ilmu khas macam mana nak melatih batin kita ni supaya dia hidup. Batin ni hidup, hati ni hidup. Apa jalan dia nak hidupkan hati, apa yang kita kena buat dan bagaimana formulasi. Siapa pandai bab ni? Ulama. Ulama ni ambil mana? Mesti ambil daripada tunjuk ajar dan isyarat yang telah dibuat oleh para nabi, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mestinya macam tu. Mestinya macam tu. Mereka ni pula dah bukan saja dengan teori, bahkan dah lalu praktikal. Dah buat macam ni. Hasil dia macam ni. Berapa ramai yang dah menghasilkan cerdik pandai, orang yang dalam keadaan orang sangat patuh, sangat takwa pada Allah Taala. Allahumma salli wa sallim. Di atas format ibadat macam ni, zikir macam ni, latihan hadir hati macam ni. Yang tu dia atas istilahnya dipanggil tarikat. Untuk kita takkan baru terhegih-hegih nak tengok hadis, nak zikir macam mana. Untuk buat apa? Ambil lah benda-benda yang telah diproses oleh para ulama ni dengan latihan zahir, batin, macam mana nak hadir hati, berapa kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali, seminggu kali kekerapan apa sebagainya. Besar tu kalau sebut dia punya tertib ilmu tu, mesti mengikut disiplin mereka yang telah pakar, yang telah lalu tu. Ambil itu lah. Dan semestinya apa yang diambil ni rumusan pati intisari daripada apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita bicara ni apa? Dia cerdik. Cerdik tu macam mana pewaris Nabi pun adalah cerdik, dapat kat kita ni, ambil tu ialah orang cerdik. Ya. Orang tak cerdik macam mana? Dia tak nak ambil orang yang pakar-pakar yang ambil daripada sebelum dia cerdik sampai ke Rasulullah. Dia nak tunjuk cerdik, dia buang semua ni. Dia kata apa?
ambil pada Al-Quran dan hadis. Seolah-olah dia lagi cerdik. Tu apa tu? Itulah orang paling bodoh sekali. Zaman sekarang banyak orang bercakap dalam bentuk macam tu lah. Nabi tinggal kat kita dua benda je, Quran hadis. Buat apa nak ambil tarikat, Nabi tak ajar tarikat. Kalau gitu nak ngaji tajwid, nak baca Quran, belajar tajwid ke belajar Quran hadis? Ya. Nak baca Quran, ngaji Quran hadis ke ngaji tajwid? Nak baca Quran. Weh, Quran hadis lah. Saja saya bagi kata itu kan. Nak ngaji Quran, belajar tajwid ke belajar Quran hadis? Belajar Quran hadis lah. Nak berubat, pergi jumpa doktor ke jumpa Quran hadis? Nak berubat, Quran hadis ya. Apa pula jumpa doktor? Oh tu Nabi tinggal dua benda je, Quran hadis ya. Boleh faham saya cakap apa? Nak makan apa, nak masak apa, pergi kedai, cari apa? Cari Quran hadis ya. Apa yang orang pakar-pakar ni ambil dalam parit ke apa? Bukan ambil pada Quran hadis ke? Sikit lah dengan bahasa gitu kan. Jadi ayat-ayat yang konon ambil hanya pada Quran hadis, tak mau ambil pada ulama-ulama, ilmu-ilmu yang telah dirumuskan oleh ulama ni, atas alasan tak mau ambil Quran hadis. Ayat ni kalau istilah bahasa moden sikit lah, yang ni dipanggil ayat retorik aja. Retorik ni maksudnya ayat sembang lah, bunyi ya, kata nak ambil Quran hadis. Bukan ambil Quran hadis, ambil hanya terjemahan zahir bodoh-bodoh ya daripada Quran hadis. Itu maksud Quran hadis dia. Ni apa duk tahlil-tahlil ni? Kami ikut Quran hadis. Tak, bohong. Mulanya ni memang malas. Pasal ulama dia setiap benda dia buat ada disiplin dia. Satu dia buat. Jadi pokok yang dia kata Quran hadis ni, tu bahasanya retoriknya, sembang ya. Bukan ambil pada Quran hadis, ambil terjemahan zahir Quran hadis. Dan tak pergi mana, awak tengok. Nak kata berjaya tak berjaya mana, nak kata takwa tak takwa mana. Pergi masjid pun tak nampak, surau tak nampak, jemaah tak bisa tengok. Tak bisa tengok, konon Quran hadis. Sikit dengan bahasa gitu. Kasar sikit lah saya sebut tu kan. Sekali lalu situ. Satu pasal isu ni dia macam tak terima nak sebut atas nama khas saya sebut ni tarikat. Atas khas nak sebut kat tasawuf misalnya. Patutnya dia tak boleh terima lah tajwid, tak boleh terima lah. Tak boleh terima lah usul fiqh. Tak boleh terima lah usul fiqh. Buat apa usul fiqh? Quran hadis ya. Apa usul fiqh? Tak usah terima lah nahwu dan saraf. Quran hadis lah. Apa pula nahwu saraf? Tak usah terima lah ilmu kedoktoran. Tak usah terima lah PhD. Siapa? Quran hadis lah. Apa pula PhD pula? Tak usah masuk ambil SPM apa, tak usah. Apa dia? Quran hadis lah. Quran hadis lah. Tu kata cakap dengan ni cakap bodoh. Cakap tak cerdik. Dia lalu gitu. Jadi atas kita bicara ni cerdik. Satu, Nabi Rasul ni memang sangat cerdik. Sekejap. Jadi asal saya nak asal cerita cerdik-cerdik tu macam mana? Tu atas cerdik kita apa? Apa yang memang datang khas atas isu-isu COVID sikit saya sebut sebenarnya tu, memang ada isyarat kesembuhan penawar macam ni walaupun dengar ya tu, walaupun tak ada kajian saintifik macam mana, kita ada akidah. Tengok saya sebut makan basuh tangan tak? Mana kajian saintifik kata basuh tangan ini adalah menyebabkan pemakanan kita akan jadi bertambah sihat. Bukan kotor ke pegang macam-macam basuh berak. Bofi bahasa gitu.
pegang sana, pegang sini, basuh tangan, tu makan. Baik makankan sudu, bersih, sterilkan dia. Rendam dulu, rebus dulu. Makan dengan sudu tu. Kan lagi bersih daripada tangan yang pegang macam-macam kotoran tanah lah, apalah. Mencemar dan menjijikkan. Baik kita pakai sudu, macam tu kan? Sekali pun tak ada kajian saintifik. Cuma ikut SOP yang Rasulullah ajar lah. Basuh tangan. Betul. Guna air mutlak, bukan sanitizer. No, kita pelik lah ni. Dah ambil wuduk bersih dah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Nak pergi masjid. Kalau saya pelik lah, bodoh. Memang Katun pun tak bodoh macam tu. Kasar sikit ayat saya bodoh kan. Orang tak suka dengar bodoh tu. Bersih tu, lawa dah. Air mutlak lah tu. Jom, kalau saya kata macam ni tak. Untuk saya cerita sanitizer lah. Cerita macam ni. Kita tangan kita ni ambil air sirap. Okey tak? Okey tak? Yang tak bagus. Kalau sanitizer macam mana? Orang kata boleh bunuh kuman. Satu, bahan apa yang dibubuh? Ada etanol, metanol, propanol, panol tu maksudnya ada alkohol. Alkohol ni beracun tak? Racun. Bila racun, benda tu bagus lah. Try tu. Ambil kuih makan. Try lah. Tak 10 kali saja tombang saja. Nak kata apa? Tapi dah popular sangat tu. Bagi cerdik je tu dia kata, bagi cerdik. Cuma bila kita sebut macam tu, zaman lah ni memang kita sebut macam ni, dia menongkar arus lah. Rasulullah suruh sembahyang jemaah macam ni. Apa yang duk berlaku sekarang, dia akan mengungkaikan kita, buka kita dengan ajaran-ajaran syarak ni. Melonggar kita lagi dengan apa yang Rasulullah ajar. Jadi banyak benda yang tak cerdik. Memang banyak sangat benda-benda yang tak cerdik. Sampai orang kita yang nampak macam cerdik pun macam tak cerdik juga. Ayat tu kasar sikit. Walaupun nampak macam cerdik, maksudnya dia nampak orang agama lah, tapi nampak tak cerdik juga. Pasal masih berpegang dengan WHO. Kita bagi suggestion je, dengarlah kita cakap apa. Cakap engkau pun kau paksa kami dengar, paksa pula kami ambil apa yang kau cakap. Yang kita cakap betul ni, dia tak mau dengar langsung, dia tak tahu, macam seolah-olah dia seorang je betul. Kopi bahasa gitu kan. Okey, sekali lalu. Satu, kita banyak buat ni, kena perhati kan. Nak tambah tak cerdik, kaedah cerdik ni mesti balik pada apa isyarat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak ambil faham ni siapa? Tengok ulama kita yang pakar, yang urai satu. Baik. Jadi mustahil bodoh. Istilah bodoh ni tak boleh faham apa maksud orang cakap, untuk dengan tu dia akan balas dengan jawapan yang betul. Mustahil macam tu pada Rasulullah. Di atas dia sampai tu satu hal. Cerdik ni apa? Dia dengar orang cakap, dia boleh faham, lepas tu dia boleh balas balik apa yang sepatutnya. Cerdik dia adalah pandang dari konteks apa orang lontar, dia boleh dapat faham, lepas tu dia boleh balas balik. Antara tahap cerdik tu lah. Atas tabligh, satu pihak kita menyampai pada orang, tengok orang tu kena tahu macam mana nak cakap kat dia. Cerdik ni apa orang cakap kita dengar, boleh faham, kita boleh tahu siapa dia, lepas tu atas keupayaan tabligh pula, sampaikan pula, jawab pula dengan apa yang sepatutnya kena jawab dengan orang yang bertanya. Rasul ada keupayaan dua-dua belah ni.
Kita mungkin kena pandai bercakap, tapi bila orang soal tak kerti nak jawab. Tak faham soalan pun, kehendak soalan pun tak faham. Rasul menguasai dua-dua belah. Baik. Jadi mustahil di sebalik cerdik. Ada orang kata guna bahasa ini, Rasul bukan cerdik, bahkan bukan saja bijak, tapi bijak sana. Bijak tu sampai ikut sana. Buah filah bahasa tu. Goreng Baik, dalilnya firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Ni dalil apa ni? Dalil nakli, nas. Mana cerdik? Terjemah asal, hendaklah kamu berhujah akan mereka itu dengan hujah yang terlebih elok. Mana cerdik? Tak ada sebut pun cerdik tu. Ni kata ada dilalah yang nak dipaham ni. Perkataan cerdik tak ada langsung kat situ. Betul, cerdik bahasa Arab apa? Zakiyun, azkiya. Zaki cerdik Hazik, hazik cerdik, hazaqa. Semalam ada budak seorang datang mai sini, nama dia apa? Haziqa. Tak kenal dah. Tanya lain nanti. Tanya nama siapa? Nama Haziqa, masya-Allah. Mana antara mana cerdik bahasa Arab hazaqa. Antara mana cerdik ialah zaka. Zaka yazki. Zaka cerdik, hazaqa cerdik. Ustaz. Lagi mana cerdik? Labib, labba. Labba, aqala. Ngaji lughah lagi ngaji lughah sampai-sampai. Sebut sulasi tu. Satu ada kitab nama Mughni Labib. Labib daripada labba. Tu yang ulul albab daripada labba. Labba maksudnya cerdik pandai. Cerdik pandai. Labba, ukul, aqala. Tu orang pakai cerdik tu. Zaka, hazaqa. Tu mana cerdik cerdik. Jadi asal sebut sini, di mana cerdik yang Rasulullah, Nabi-Nabi dan Rasul ni? Pasal ada dilalah yang ambil dipaham itu, tentang mana? Allah Ta'ala perintahkan mereka jadilhum, mujadalah, berdebat. Kalau nak guna bahasa situlah, hendaklah kamu berhujah. Kamu hendaklah berhujah, kita selalu sebut. Berdebatlah, perdebatan ialah hujah. Bukan bertumbuk lah, berhujah. Bagi alasan. Saya duduk mengajar ni pun ada benda-benda yang saya buat tu hujah, alasan. Cuma ada orang tak suka, dia panggil kita, cuma dia panggil, dia bukan hujah dengan apa yang kita cakap. Dia pakai hujah undang-undang. Hujah undang-undang. Tak mahu saya merepik yang ajak lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Kat sini pun disebut gini, maka jika bodoh nescaya tiada dapat hendak berhujah. Jawab. Jadi kebolehan berhujah, perintah Allah Ta'ala berhujah menunjukkan Rasul memang ada kepandaian, kebijaksanaan, kebolehan, ada authority dia, kuasa dia, kebuayaan dia, ada credibility dia untuk berhujah. Menunjukkan dia cerdik. Pasal Allah Ta'ala perintah berhujah. Pasal orang boleh berhujah ni maksudnya memang orang cerdik. Memang orang cerdik. Cerdik tak cerdik di atas dia punya hujah dan bagaimana cara dia berhujah lah. Mula-mula kalau atas soalan Pak Cik Dola tanya, Roger ni cerdik tak cerdik? Kalau saya kata gini loh, dia beriman tak? Kafir ke bodoh? Tak cerdik. Saya ngaji untuk guru sebut itu, tengok loh, beriman tak beriman? Orang Islam tak Islam? Kalau passing, cerdik tak cerdik? Tak Islam, bodoh. Awal-awal bodoh lah. Betul apa? Kau tak kenal Tuhan, bodoh. Lepas tu nak tengok cerdik tak cerdik, apa betul? Islam lah tu. Taat tak? Semayang tak? Jaga tak semayang waktu? Jaga tak semayang jemaah? Mengaji tak agama?
Ada tak akidah dengan Allah Ta'ala? Tak ada, bodoh. Bahkan bukan saja bodoh, sesat. Cuma atas soalan kata lawyer tu, mungkin dia cerdik dari satu sudut. Apa dia? Dia pandai nak gunakan penakulan ayat. Orang cakap macam ni, dia kerti potong macam ni. Orang cakap macam ni, dia kerti bolok macam ni. Dia kerti nak kerat potong macam ni, hujah atas macam ni. Dia cerdik dari sudut kata-kata, tapi tak cerdik daripada realiti dan alam nyata. Kalau tak ada berkaitan dalam bab iman, dia cerdik itulah. Memang lawyer-lawyer tu orang kafir ramai, tapi bodoh. Pasal apa? Tuhan tak kenal. Patutnya dia tak kecerdikan mereka berfikir, berhujah, ambil fakta dan dalil. Macam mana? Mesti iman dulu. Satu, orang cerdik, siapa dia? Orang beriman, orang takwa, orang taat. Yang ni orang cerdik. Tak cerdik, tak takwa, tak ada iman, bodoh. Sentot. Kepala otak ni jumut, berapa bahasa itu. Tak terbuka langsung. Tak terbuka hijab langsung untuk faham benda-benda yang sepatutnya kena faham. Betul, tak ada ciri agama, tak erti nak agama, tak hidup nak cara agama, bodoh. Itu sekali lalu. Jadi kalau kata atas dia cerdik, macam kalau tanya engineer lah, peguam ni ataupun ahli matematik, cerdik tak? Dia matematik angka je. Dia matematik angka je, bukan semestinya cerdik. Dia hanya boleh teori je, mula tentu cerdik. Saya ngaji ada Tok Guru bagi hujah ni. Nak saya nak hujah. Kalau orang tanya, profesor matematik ni cerdik ke? Dengar tu. Nak sebut cerdik tak cerdik, dengar ni. Profesor matematik, dia profesor matematik. Orang bagi masalah matematik, dia boleh selesai matematik. Dia bagi misal, kata orang ni hutang macam ni, banyak ni. Duit berapa? 4 juta. Itu kawan cerdik. Yang tu dia dari segi cerdik dari sudut matematik dia. Orang cerdik ni macam mana? Dia kata 4 juta macam ni. Dalam poket ada apa duit? Sikit saya pergi ke sana sikit. Dalam poket ada apa duit? Sekupang tak ada. Sebut bukan main, juta. Bodoh. Tak cerdik. Orang cerdik ni bukan dengan teori. Orang cerdik ni apa? Praktikal. Orang cerdik ni praktikal tu. Orang cerdik ialah praktikal. Walaupun cakap tak banyak, tapi buat betul. Dia boleh cakap banyak, tapi tak ada betul. Orang cerdik, dia buat betul. Tak cakap banyak pun. Dia tak payah bagi arahan. Ke orang. Dia boleh buat. Dia buat semua betul. Itu orang cerdik. Yang ni cakap bukan main, apa. Satu benda tak boleh buat. Sikit dengan bahasa gitu lah. Saja-saja nak sebut dari sudut konteks kita nak menilai cerdik tu dari sudut mana? Cerdik. Satu, cerdik ni bukan semestinya dengan kata-kata je. Orang cerdik ialah dengan kata-kata dia dan dia bertindak. Orang tu cerdik sekali. Kena-kenung lagi lah tu. Kita ni cerdik tak cerdik pun sama lah, tengok lah tu. Baik cerdik kita buat agama ke, orang besar kita buat agama, buat ketuhanan lah. Cerdik tak cerdik dia. Apa tindakan kita dengan apa yang kita dah faham. Betul. Akhirat dengan dunia mana kekal? Mestilah akhirat kan. Takkan ada orang kata dunia kekal, bodoh lah. Tapi tindakan macam mana? Di situ tengok cerdik tak cerdik. Satu disebut dalam hadis, Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia, Al-Kayyisu, asal Kayyis rasa disebut dalam hadis tu. Orang cerdik ialah orang yang duduk di sini alam fana, yang dia berbekal untuk balik kepada alam kekal. Itu cerdik. Apa yang di sini ke alam kekal, orang tu yang digunakan segala masa dia untuk sentiasa duduk dalam keadaan taat. Setiap apa yang dia lalu, semua tu kalau boleh dia nak dapatkan hasil anugerah, sabab untuk dapat redha daripada ilahi dan dapat kasih dengan Nabi, supaya dapat syafaat akhirat nanti. Semua masa dia guna untuk tu. Ni cerdik. Kita tak pakai.
Banyak masa terbuang. Jadi kita kurang cerdik. Saya sebut kita tu saya lah. Kita memang tak cerdik banyak. Nabi-nabi, para ulama kita, dia tengok macam mana? Oh, dia bukan ada buang masa. Duduk saja pun, dia bukan duduk saja. Kita duduk saja. Duduk saja. Dia duduk saja tu ada benda dia buat, ada kerja dia. Memang bukan kata zikir mana kita tahu, tak. Bukan mana kita tahu. Memang kita tahu dia duduk zikir. Memang dia duduk zikir, duduk saja. Duduk zikir. Dia duduk zikir saja, bukan saja zikir. Duduk zikir dan fikir. Hadir, hati hadir. Untuk zikir dan fikir ni prinsip saya. Kalau ada nombor saya, pergi tengok. Saya, kalau ada WhatsApp, pergi tengok. Kalau saya WhatsApp, nombor tak set nombor saya, tengok apa yang keluar nombor nama tu. Tak faham tu lah. Orang tu orang panggil apa? Tak faham? Ha? Kuat sikit? Username dia lah kot. Ke nombor orang, kalau kita tengok kumpulan WhatsApp, orang nombor tu tak ada kita simpan nombor dia kan. Nanti keluar nombor tu, lepas tu ada dia punya tu username dia. Username dia tu benda tu. Nombor saya kalau tak simpan, tak tahu nombor saya tak ada, tengok dalam grup WhatsApp tu kalau ada nombor saya, tengok username saya apa tu. Saya pakai, saya tulis tu untuk saya sebenarnya. Apa dia? Zikir dan fikir. Zikir fikir. Ulama-ulama kita, dia punya hidup apa dia? Zikir dan fikir. Dengan hati hadir sikit sana. Itu orang cerdik. Satu cerdik besar sekali Nabi Rasul. Pasal apa cerdik? Memang cerdik. Dia gunakan apa yang ada ni untuk semua balik ke sana. Jadi itulah aras, kayu araf pengukur kita. Tengok kita cerdik tak cerdik. Itu lah. Jadi kalau perhati tu, saya tak cerdik lagi lah. Saya ada banyak masa saya lagi yang belum guna lagi untuk macam mana para ulama kita dah guna. Sikitlah ke sana. Tujuan untuk muhasabah diri iaitu, atas kita nak faham ni, bayang tengok kalau saya punya pengalaman ngaji, ada tok-tok guru yang kita kata dia bukan duduk saja, dalam keadaan sentiasa zikir, fikir, hati hadir. Agak-agak tabi'in macam mana? Tabi'in macam mana? Sahabat macam mana? Rasulullah macam mana? Baru kita kata, tak ada tolak banding lah dengan Rasulullah. Jauh lah. Dengan tok guru kita pun, malunya. Malunya kita. Baru kita akan rasa kerdil sangat diri kita. Lepas tu, kerdil ni nak buat apa? Rasakan keberhajatan kita hanya pada Allah Ta'ala. Cara, tak sebut kaifiat, cara tu untuk menzahirkan keambaan diri dengan apa kita belajar ni. Kalau nak dapat cerdik ni bukan peksa lulus tinggi markah apa tak. Cerdik ni dengan apa kebolehan untuk dia nak faham, dia boleh praktikkan dalam kehidupan. Itu cerdik. Berapa ramai orang peksa straight A, tapi sembahyang tak jaga. Sembahyang tak jaga. Quran tak baca. Tauhid tak ada. Tak cerdik. Walaupun straight A. Straight A, orang cerdik bukan dalam peperiksaan cemerlang. Tak. Bukan itu saja ciri cerdik. Ya. Dia cerdik mungkin dari sudut hafalan subjek, tapi cerdik macam mana? Betul cara hidup dia dengan apa sepatutnya dia hidup. Itu cerdik. Satu nak kira cerdik, Rasulullah ummi. Tak ada kebolehan dia menulis, mencatat, tapi cerdik. Cerdik. Yang tu juga dalam isu cerdik ni, macam mana kata cerdik sedangkan Rasulullah ummi? Cerdik bukan di atas kayu ukur kebolehan menulis dan membaca. Tak. Pasal kebolehan membaca dan menulis, dia bukan sebenarnya aras ukur untuk menunjukkan seorang cerdik ataupun tidak. Kebolehan menulis dan membaca, dia hanya kemahiran menulis membaca. Yang tu belum kayu ukur untuk
boleh dinilai dan dihukumkan seseorang itu cerdik ataupun tidak. Boleh faham saya cakap apa? Satu, umminya Nabi SAW tak menafikan cerdiknya. Dan kebolehan kita boleh membaca dan menulis, bukan meninggikan kita di atas lebih cerdik daripada Rasulullah. No, tidak. Bagi faham tu, fakta tu. Satu, kecerdikan ni bukan di atas kebolehan kita menulis, membaca, memahami ilmu akademik apa, hatta memahami ilmu agama sekalipun. Dia tahu nahi, sorah, balaghah, tapi cerdik dia macam mana? Dia buat tu tepat macam mana kehendak agama. Bahasa dia punya sekali lalu kan sebut. Tepat apa sepatutnya dia kena buat. Tentu kadang ada PhD pun masih bodoh. Kadang jadi mufti pun masih bodoh. Mufti bahasa itu kasar sikit kan. Jadi menteri pun masih bodoh. Ada orang kata kalau mufti pun bodoh, tak jadi mufti kan cerdik. Ada berapa ramai orang yang tak jadi mufti macam cerdik. Dan berapa ramai mufti-mufti yang bodoh. Sikit lah dengan bahasa begitu kan. Satu kayu ukur di situ. Jadi asal nak sebut, bukan dengan kebolehan, dengan ada sijil, dengan ada kebolehan membaca dan menulis. Hak tu adalah semata-mata aras ukur untuk menunjukkan cerdik tu. Cerdik tu orang yang memang di hidup dia kita nampak tepat macam mana kehendak Allah dan Rasul, dan kehidupan dia untuk ke arah bersedia balik ke akhirat bila-bila masa. Itu orang paling cerdik. Kayu ukur kita syarak, cerdik tu dia kena pada skop yang lebih terperinci, jelas apa matlamat yang nak dicapai. Yang tu orang panggil hakiki cerdik. Nabi Rasul macam tu. Kita jauhlah arah cerdik ni. Kalau Rasulullah nilai kita, kita ni bodoh, kita je rasa kita cerdik. Orang yang memang cerdik, saya sebut tok-tok guru kita lah, ahli ulama kita, amat jumpa para awliya, jumpa kita jumpa dia, menghadap dia macam mana? Kita disqualified, tak layak langsung. Bodoh besar kita ni siapa? Banyak tautan kita dengan selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada Rasulullah. Hadan Allah. Sekali lalu lah sebut dalam bentuk macam tu, pasal nak letakkan kayu ukur cerdik tu. Nabi Rasul cerdik bukan dengan kebolehan membaca dan menulis. Khas kat Rasulullah situ. Tentu ambil alert sikit. Pasal ada orang sampai menafikan umminya Nabi SAW di atas nak sabitkan cerdiknya Nabi SAW. Dia kata Rasulullah ni ummi sebelum terima wahyu. Bila terima wahyu, dia tak ummi dah. Tak betul fakta. Fakta tak betul, bodoh tu. Bahkan dia tak faham tu, yang dia tak faham dia tu. Tu yang ditukar fatwa pada dia. Tak ummi Rasulullah tu mengeluarkan dia daripada senarai orang yang cerdik pandai. Subhanallah, tak betul. Salah cara berfikir. Satu, tak seperti anak-anak kita yang gagal sekolah kebangsaan, yang ni bodoh. Tidak. Dengar sikit ayat tu. Dan jangan kita rasa hampa anak kita ni tak lulus PSA, rasa macam habis dah masa depan dia. Tidak. Dengar saya buat. Tidak. Bukan macam tu. Berapa ramai orang faham macam tu. Pasal dia faham kecerdikan ni hanya dengan lulus PSA. Itu kecerdikan ni macam mana? Apa sepatutnya dia kena hidup khasnya atas kita bicara bab agama ni, mengikut di atas perintah Allah Ta'ala dan Rasul dia. Cerdik walaupun tak ada pesa, walaupun tak ada apa-apa sijil. Apatah lagi tak boleh pergi ke sana kemari. Siapa pasal tak cucuk 2 dos lagi, tak ada masalah apa-apa. Saja sambil-sambil itu saja buat tu. Tak seperti cerdik ni, bubuh vaksin 2 dos, tu cerdik, boleh pergi ke mana-mana. Habis-habis cucuk 2 dos tak boleh pergi juga pasal surat tak ada. Tak boleh merintah negeri juga. Apa saya sebut tak faham sudah. Tadi sebut nak kata kayu ukur cerdik. Kayu ukur cerdik. Khas ujung saya sebut kat Rasulullah tu, bukanlah kecerdikan tu dengan ada hanya dengan kebolehan membaca dan menulis. Dengan ayat tu. Bukan hanya dengan membaca menulis ataupun kecemerlangan menulis, membuat karya-karya tertentu. Hak itulah dinamakan cerdik pandai. Tidak. Cerdik pandai orang yang dia tepat apa yang sepatutnya dia kena buat
dengan apa tingkah laku yang sepatutnya dia kena perbuat tepat, yang dia bukan untuk duduk di sini tapi nak balik ke akhirat. Tu really cerdik. Itu Rasulullah, semua Nabi Rasul duduk ada sifat tu ada. Kita kena mengaji besar tu, nak mengaji nak dapat cerdik tu. Amin. Dan wajib atas kita intikad harus bagi Nabi dan Rasul itu bertukar ganti dalam sifat yang palsu manusia. Itu dulu. Sifat harus pula. Selesai kita 4 sifat ni, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Soal. Balaghah tu? Ya. Adakah huraian Ustaz tu memberi faham yang tabligh asal balaghah ditukar kepada balaghah? Apakah itu? Sebut pahaman macam tu pasal dia kaedah macam ni. Dia kaedah asal lughah tu sendiri. Rasul bila dia tabligh, dia daripada balaghah jadi balaghah yuballighu tabligh. Tentulah bila dah ditukar pada sulasi mazid tu balaghah, tentu sebut asal balaghah. Jadi setiap Rasul yang atas masdar dia tabligh, nisbah dia buat kerja tu dipanggil muballigh, tentulah ada pada dia balaghah. Macam tu lah dia punya usulub bahasa tu. Dilalah faham daripada tabligh, dia muballigh, orang yang disampaikan muballigh, tentulah ada pada dia balaghah. Bila balaghah sebut pada dia, barulah ada tabligh, barulah dia muballigh. Jadi antara balaghah tu maklumat nak disampai, balaghah atas istilah kita bicara ni, segala perkara yang berkaitan ilmu penyampai semua lengkap, perfect kat dia. Tu yang setiap muballigh tabligh ni dia mesti ada balaghah. Saya hurai tu dalam bentuknya tu. Itu maksud soalan. Jadi yang tu yang menunjukkan dia ada makna mubalaghah dari sudut tabligh, bukan semata-mata menyampai macam melepaskan batuk di tangga. Bahkan orang kata, kau cakap apa ni? Berbelit-belit. Tak faham aku cakap kau. Bukan macam tu tabligh. Tabligh ni macam mana? Dia buka fakta tu gitu lagi. Tahu kumpulan siapa yang nak disasarkan, cara nak bercakap macam mana, pendek ke panjang ke, bahkan kadang-kadang bagi soalan aja, tinggal tengok. Tu orang cerdik. Cerdik. Pasal dia balaghah, Itu sekali lalu. Lain? Nabi ni cerdik pada segi dunia pun cerdik, akhirat pun cerdik. Ya. Tadi bab perubatan. Ya. Macam mana ada satu hadis Nabi yang berkait dengan pendebungaan kurma tu. Ya. Kalau akhirat bahagian aku, betul dia dunia bahagian kamu macam mana? Nak murnikan. Nisbah cerdik dia memang konsep tadi je lah, bukan membaca menulis apa. Nisbah disebut perubatan, isyarat pada dia, syifa, linas, apa semua tu satu hal. Cuma atas soalan tanya isu mengenai Rasulullah pernah melarang sahabat ni yang duk jaga pokok kurma ni daripada ambil bunga jantan daripada pokok kurma ni kahwin dengan pokok kurma yang betina. Pasal yang ni dah memang prinsip selalunya yang telah dibuat oleh orang Arab pada zaman tu, pada masa tu, ketika itu, untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti kurma apabila sampai musim kurma nanti. Sampai Rasulullah kata tak payah buat, pasal Allah Ta'ala takdir kan
kalau buah ni memang dia lebat, dia akan lebat. Jadi ada macam satu tegahan Rasulullah, tak macam seolah-olah tak perlu kahwin dengan ambil benih jantan tu kepada benih betina tu. Di pokok kurma tu, yang tu kot bahasa dia, sehingga hasil kurma pada tahun tu merosot. Pasal apa? Pasal proses tu tak dibuat dengan mengikut proses adat, disebabkan ada sedikit teguran Rasulullah mengenai perkara macam tu. Bila tengok hasil tu surut, Rasulullah kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui dengan urusan kamu tanam pokok kurma ni. Itu asal makna hadis. Maksudnya tahun depan bila musim dia keluar bunga, kahwinkanlah. Jadi asal nak sebut kata cuma atas konteks cerdik situ lah kan. Cerdik Rasulullah macam mana? Memang dia tak tahu proses penembungan tu, pasal Allahumma salli alaihi wasallam. Pasal memang yang tu bukan spesifikasi untuk tugasan dia kan. Tapi di atas, tengok cerdik dia sini ya. Di atas apa yang telah dilarang, tengok dapat keputusan pun tak dapat cemerlang dari sudut hasil buah kurma tu. Macam mana? Dia betulkan balik kondisi dia, apa dia? Buat balik macam mana dah buat dulu. Tu cerdik. Cerdik dari konteks tu. Dia telah bertindak dengan apa sepatutnya bertindak. Cuma atas kata buat, atas kita bicara lepas, hak tu jadi aib tak aib ke, subhanallah, tak ada aib apa kat Rasulullah. Pasal dia punya tugas bukan untuk jaga pokok kurma. Cuma bila dia nak mengajar tu ada hukum asbab. Antara kecerdikan ni apa dia? Kenali hukum sabab musabab dan kerjakan sabab musabab bertepatan dengan apa yang dihasilkan. Ada prinsip mengajar hak situ. Dan dari sudut akidah, walaupun dah buat sabab musabab, sabab musabab adalah masih sabab, dia laluan. Yang beri anugerah kat kita adalah Allah Tuhan. Itu tauhid. Yang tu cerdik. Jadi kalau pandang pada konteks kisah tu, jangan sampai memburukkan Rasulullah lah. Pasal ada orang juga ni geng-geng Pak Wahab je lah, yang celupar dalam mulut, sakit hati kita dengar. Dia kata ada macam wajah penghinaan kat Rasulullah di situ. Dari sudut Rasulullah tak bagi kahwin dengan pokok kurma tu, dengan sebab tu hasil kurang buah dia. Jaga sikit bab-bab tu, kena hati-hati menggunakan tutur kata supaya jangan sampai menjatuh dan merendahkan martabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas saya jawab soalan. Lain? Ada apa dia jawab? Habis lah. Nak tarik balik tu. Situ dululah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.